Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Lemak Tulin. Dah puasa, dah raya, PKP pula. Cuba korang tengok korang punya badan sekarang. Berlemak, boroi. Korang dah buat macam-macam. Dah pergi gym, dah ambil macam-macam produk kurus, dah join macam-macam program fitness. Korang dah berlari, korang dah pergi naik basikal, dah diet, macam-macam lagi korang dah buat tapi masih lagi boroi dan juga badan berlemak. Saya ada solution dia. Korang kena join program Lemak Tulin. Program 7 hari yang viral, 100% natural tanpa sebarang produk, 100% dekat rumah, tak perlu pergi gym, tak perlu beli sebarang alat senaman, mampu membuang korang punya lemak, menurunkan berat badan seawal 7 hari sahaja. Dan ramai juga peserta-peserta sebelum ni yang berjaya hilangkan dorang punya boroi dalam masa 7 hari je guys. Dah lebih 3,000 peserta pernah join program Lemak Tulin dan semua 100% success rate. Untuk bulan Mei sepenuh hari raya ni kita ada hanya 2 batch untuk korang join dengan hanya RM89 untuk program 7 hari. Kita akan ajar A sampai Z. Jangan risau sebab kita punya program ni tak ganggu waktu kerja korang dan juga insya-Allah 100% safe dan selamat untuk semua golongan, untuk semua peringkat umur dan juga sama ada lelaki ataupun perempuan. Slot adalah terhad, jadi tunggu apa lagi guys? Tolong klik link dekat bawah untuk info dan terus PM untuk daftar Lemak Tulin Raya Edition bulan Mei. Jom sekarang guys, jangan terlepas. Let's go! Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Ya, selamat datang ke dalam channel YouTube Rais Hamid, Arish TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber anda. Yes, sayangilah daku, Rais Hamid. Check it out now. Come on. Rasa macam lama aku tak post cerita-cerita seram yang berkaitan dengan tentera sebab aku dah macam tak ada cerita dah. Sebab aku kan pernah cakap dekat korang, aku tak banyak interfere sangat dengan hantu-hantu ni. Kalau ada pun aku buat dia. So, kemungkinan aku lupa dan sebagainya lah. Tapi hari ni, aku bawakan untuk korang kisah seram berdasarkan pengalaman tentera. Sebelum tu kepada korang yang masih belum subscribe, sebab aku tengok dekat YouTube punya analitik, kebanyakan yang menonton video-video dekat dalam channel Arish TV ni yang masih belum subscribe. Jadi minta tolong dekat korang tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng supaya korang tak terlepas any latest video daripada channel Rais Hamid. Setelah memujuk abang aku yang sulung tu, yang paling senior lah, yang kalau dalam adik-beradik aku dia sulung dan of course dia yang dulu masuk tentera, so dia yang paling senior lah kalau nak ikutkan seniority dalam adik-beradik aku yang tentera ni. Setelah puas memujuk, akhirnya beliau sudi berkongsi dengan aku antara ada banyak lagi, dia masih hesitate nak cerita, tapi ini salah satu kisah seram yang pernah dialaminya. Masa tu beliau baru commission. Kisah ni berlaku dekat salah satu kapten tentera dekat Port Dickson, okey, di mana tempat abang aku mula-mula berkhidmat lepas habis latihan lah. Dan masa tu kalau tak silap abang aku dia jadi adjutant dekat unit tu. Okey, aku tak nak mention macam biasa. Pada malam kejadian, time tu dorang tengah ada macam function lah. Okey, ada function. Biasalah kalau dekat mes-mes pegawai ni dia akan ada majlis, ada function apa semualah. Nak dijadikan cerita, masa function tu tiba-tiba adalah orang kata macam satu benda yang tidak diingini berlaku. Adalah salah seorang daripada pegawai tu dia buat hal apa aku tak sure. So end up semua junior officer pada malam itu kena belasah. Abang aku selaku adjutant dia kena ada dekat situ. Sebab adjutant ni biasanya bukan di kalangan senior officer pun. Dia masih lagi junior tapi tak berapa nak junior sangat lah. Dia dah, orang kata dia dah ada post dekat situ, so dia tak junior sangat. Tapi dia masih perlu berada dekat sesi corrective punishment yang dijalankan oleh senior man tu lah. Dan junior pun kenalah belasah, kau pumpam, sap, kena belasah sampai masa tu dekat pukul 2 pagi, 3 pagi jugalah. Abang aku dah mengantuk gila dah masa tu, dah serius memang mengantuk sebab ya
adjutant memang kerja yang paling banyak, kerja yang paling busy lah. Dengan nak buat kerja lagi, dengan nak entertain sini-sini lagi. Jadi, tunggu, last-last dalam pukul 3. Lebih kurang pukul 3, 3:30 macam tu. Barulah sesi corrective punishment tu habis. Abang aku dah mata dah macam ikan kering dah mata. Buka mata tapi tak ada perasaan punya ni. Mata dah merah. So abang aku pergilah naik dekat bilik dia. Time tu dia duduk dekat tingkat 1. Okey, dekat blok bujang. Okey, dekat mes pegawai. Dia ada satu building lah untuk nak menempatkan pegawai-pegawai bujang ni. Biasanya pegawai yang bujang, yang junior, dia kena duduk dekat kawasan yang ataupun dekat bangunan yang macam apartmen 2 tingkat 3 tingkat. So abang aku duduk dekat tingkat 1. Jadi dia masuk, dia mandi apa semua, dia dah settle down and then dia baring. Dia tengok kipas. Dia mengantuk tapi dia biasalah dia macam mamai-mamai macam tu. Dia macam mamai-mamai macam tu. So dengan tak sedarnya beliau pun terlelap. Lepas tu ada satu ketika tu dia macam terjaga tau. Biasalah kita macam terkejut kan bila kita terlelap, kita mamai-mamai ni, tiba-tiba kita macam terkejut. Okey, sebelum tu dia punya keadaan bilik, okey, layout bilik mes dekat situ, okey. Dia bilik and then dekat luar, dekat punya sliding door, dia ada macam beranda tau. Dia macam ada balcony, dia ada beranda. Beranda tu tak luas sangat lah, kira macam muat lah kalau orang nak bersidai kat situ, nak isap okok ke benda kan. Dan bila abang aku dia terkejut masa tu, dia pun sekilas tengoklah dekat beranda kan. Sebab dekat beranda dia macam ada pasang lampu. So dia pun tengok dekat beranda tu. And then dia nampak ada sekujur tubuh yang abang aku pun tak sure, tapi nampak macam orang lah. Nampak macam orang tapi tak berapa nak clear sangat rupa orang tu. Tapi dia nampak sekujur tubuh tu tengah baring dekat beranda. So abang aku dengan mamai ni tengok dia macam macam tu lah kan. Tapi tak clear kan. Masa abang aku nak cuba nak clearkan pandangan itu, tiba-tiba sekujur tubuh itu, okey, daripada keadaan dia baring macam tu, okey, dia bangun macam tu. Kalau korang pernah tengok cerita Dracula kan, lepas dia buka dia punya coffin tu kan, dia bangun straight tegak macam tu kan. Itulah yang abang aku nampak dekat balcony dia. Sekujur tubuh tu, satu lagi, sekujur tubuh tu gelap, hitam. Nak kata orang minyak, takkan dia nak rogol abang aku kan. So aku rasa bukan orang minyak kot, tak tahu lah hantu gaya ke benda ke. Dia bangun macam tu, terus benda tu lompat balcony, terjun ke bawah. Lepas tu abang aku pun pergilah tengok dekat balcony kan. Dia punya reflect dia kan. Dia pergi tengok dekat balcony, nampak benda tu lari masuk dekat dalam hutan. So benda tu menjadi cerita yang disimpan oleh abang aku yang tak pernah diceritakan dekat siapa-siapa lah. Tapi cuma diceritakan, kalau tak silap aku, dekat badi bilik dia je lah, bilik sebelah dia. So dia ceritakan yang dia nampak benda tu. Kawan dia pun tak tahu apa-apa, tak boleh nak cakap apa sebab first time jadi dekat dorang, dekat blok bujang tu. Cerita kedua ni dia jadi dekat masa kita orang survival, masa aku dan squad aku menjalani latihan survival, okey, dekat perkampungan survival tu. Okey, cerita dia masa ni bukan masa latihan. Benda ni dah habis latihan, di mana kita orang kena buat macam satu majlis penganugerahan sijil macam tu lah. Kena buat macam majlis makan-makan, ada majlis ucapan, majlis penutup. Yes, majlis penutup kursus ikhtiar hidup masa tu. Okey, tapi kita orang tak kena buat dekat dalam dewan ke, dekat dalam dewan makan ke, tak. Kita orang kena buat dekat perkampungan survival, which is ada satu tempat dekat dalam camp tu. Dia ada satu tempat yang tersorok dekat dengan hutan, dekat dengan payung dalam. Kalau naik transport memang masuk dalam gila. Lepas tu dia dekat ujung sekali dia nampak macam, alah susahlah nak bagi tahu korang. Dia nampak macam satu perkampungan orang asli dekat dalam tu, sebab dia ada contoh mock-up macam contoh pondok lah, ada macam kelas yang very macam dalam hutan punya ni lah. So kita orang diarahkan untuk set up buat majlis penutup. Macam biasalah, kena bawa kemah, meja, kerusi, banquet lah, benda lah, kena pinggan, kena susunan. So kita orang set up lah dekat situ. Okey, bawa transport, okey, bawa segala peralatan yang diperlukan, masuk dekat dalam hutan tu. So set up tu dia daripada pagi
sampailah ke malam. Masa tu sampai ke malam lah. Kita orang kena set up, diberi masa 1 hari je. Sebab malam tu dah nak start dah. Malam besok tu nak start dah. So 1 hari suntuk tu kena set up lah. Kena make sure barang-barang semua dah siap. PA system apa semua dah standby dah. So kita orang punya syok buat apa semua. Tunggu. Okey, leka buat kerja. Tiba-tiba dah sampai pukul 6.30 dan nak pukul 7 masa tu. Dah nak maghrib dah masa tu. So kita orang pun ada yang berhenti lah. Dia berhenti, ada yang semayang, ada yang masih sama buat kerja. Kita orang tukar-tukar lah giliran untuk semayang tu. Cuma itulah, masa tu kita orang tak terfikir langsung dekat tempat tu akan jadi tempat yang keras ke, tempat yang berhantu ke. Memang tak terfikir langsung. Kita orang just enjoy sebab dah habis ikhtiar hidup. Kita orang just fikir aku nak makan kan. Aku nak balik aku punya base balik dekat Alostar. So kita orang seronok lah. Kita orang enjoy the moment walaupun masa tu tengah kena set up function kan. Tapi kita orang dah seronok lah. So ada yang nyanyi-nyanyi lah, ada yang seronok, isap okok apa semua. And then bila time dah nak pukul 8 macam tu, okay, tiba-tiba lah salah seorang daripada jurulatih kita orang, dia berpangkat corporal, kita orang panggil dia Kurt Angle. Kalau siapa kena Kurt Angle, dia muka dia macam Kurt Angle, yang wrestling WWE tu kan. Tiba-tiba masa tengah riuh rendah, kita orang tengah set up apa semua dekat dalam perkampungan survival tu, tiba-tiba dia suruh semua senyap. Dia terus shh. So kita orang pun macam tengok kiri, tengok kanan. Okay, dengar yang corporal tu bagi tahu, senyap sekejap. Senyap sekejap. Tiba-tiba dia cakap, okey, carry on. Tak ada apa. Kita dah macam apa hal kan? Kita teruskan balik kerja macam biasa. Kita teruskan. Tiba-tiba lagi sekali corporal tu macam, senyap. Kita orang lagi sekali macam, okey. Tiba-tiba corporal tu bersuara. Dia cakap dengan someone, tapi bukan dengan kita orang. Dia cakap, kita orang tak kacau kau lah. Kita orang nak buat majlis ni je. Tak payahlah kacau kita orang. Kita orang dengar corporal tu cakap macam tu, kita orang yang tengah mengeras tu, tiba-tiba muka dah biru, tiba-tiba dah keluar peluh dah. Alamak, nampak apa pula ni kan? Corporal ni cakap dengan siapa kan? Tiba-tiba, tak lama lepas tu, corporal tu cakap, okey, sambung balik kerja apa semua. Tapi kita orang dah tak seseronok sebelum kejadian yang corporal tu cakap tu lah. Kita orang macam relax, tak nak bising-bising sangat. Ada yang dah start baca surah-surah, okay? Kan, supaya takut kan? Ya, sebab dah rasa lain macam lah. Dah rasa seram sejuk. Sebelum tu tak rasa. Tapi bila dah jadi macam tu, tiba-tiba rasa seriau lah. Tak lama lepas tu, tiba-tiba dengan corporal tu, dia tak suruh kita orang senyap. Dia terus cakap, janganlah main-main. Aku tak kacau kau. Aku dah cakap, kita orang tumpang sekejap je. Lagipun ini bukannya tempat kau pun. Kita orang nak buat majlis je. Lepas tu kita orang balik lah. Walaupun masa tu kita orang tak disuruh senyap, kita orang automatik senyap macam, ya Allah, apa benda ni kan. Lepas tu kita orang tanyalah, corporal nak sambung ke kan? Dia cakap, tak apa, sambung je. Okay? Sebab corporal ni memang dia dah duduk kat situ lama gila lah. Kalau siapa yang buat kursus survival kat situ, memang semua kenal dia. Dia macam otai lah kat situ. Dan tak lama lepas tu, dia panggil kita orang punya IC. IC mana sini jap? IC pun pergilah lapor dekat dia. Corporal ni bagi arahan something dekat IC ni apa semua kan. IC pun pergi dekat kita orang seorang-seorang, and then dia pergi dekat aku. Dia cakap, corporal cakap jangan bising-bising, stop semua kerja, letak yang belum settle ni kat satu tempat, kita balik, kita sambung besok. Aku macam, alamak, kenapa tiba-tiba nak kena balik ni kan. So kita orang buat senyap-senyap, tak nak bising-bising, buat apa yang disuruh, susap-susap, pap. Kita orang naik balik 3 tan, nak balik ke kita orang punya mess balik lah. Lepas tu masa kita orang sibuk nak naik 3 tan tu kan, 3 tan kan ambil masa sikit nak naik kalau ramai-ramai kan. Dengar corporal tu mengeluh sampai dah jatuhkan air pula kan. Cerita pasal jatuhkan air tu, kita orang adalah beli air bungkus tu. Air bungkus tu kita orang sangkut dekat tiang kemah tu. Tiba-tiba corporal tu cakap benda ni dah jatuhkan air yang disangkut dekat kemah tu. So macam corporal ni cakap tak boleh stay dekat situ buat masa ni, memang kena belah lah. Nanti dia akan panggil lah siapa-siapa untuk pergi swap kawasan tu bagi benda tu tak kacau lah. Lepas tu kita orang kelang kabut naik 3 tan tu, mulut senyap tapi pergerakan laju. Naik apa semua kan. Okey, lepas tu
kan 3 tan kan dekat belakang 3 tan tu kan, dekat bahagian yang belakang tu tak ada cover. So kita orang semua pegang, tengok depan je, babe. Kita orang tengok depan je, pegang segala bapak tiang tu, duduk semua tengok depan je, semua pegang depan. Yang mana duduk dekat tepi pun tengok depan je, semua tak nak tengok belakang. Sebab dalam kepala kita orang dah bayangkan dah, benda ni mengejar lah, benda ni terbang lah, benda lah. Lepas tu Alhamdulillah kita orang sampai dekat kita orang punya mes, tapi corporal tu pesan lah, nak masuk bilik tu baca bismillah 3 kali, ludah kiri, ludah kanan, apa semua tu lah. Tapi tak ada apa-apa yang jadi pun. Cuma dekat tempat tu yang corporal ni dirasakan telah mendapat signal daripada benda yang duduk dekat situ supaya malam tu jangan buat kerja kat situ lah, kena belah. Tak tahulah sebab kita orang buat bising sangat kot. Cerita yang terakhir ni pula berlaku aku rasa setahun ataupun 2 tahun. Aku rasa setahun lah sebelum aku berhenti, di mana mes ataupun camp yang terakhir aku duduk, aku tinggal adalah dekat TUDM KL yang dah tutup tu. Okay. Situ memang first TUDM punya base 1946 kalau tak silap aku. Tu adalah salah satu tempat bersejarah tu. First base TUDM, first pangkalan udara dekat Malaysia ni milik TUDM, dekat TUDM KL tu lah. Dan kalau sesiapa tahu, aku rasa korang pun tahu, memang dekat situ memang tempat dia nampak macam angker gila lah. Dah lah dekat dengan jirat Cina. Dan sebelum aku nak berhenti daripada tentera tu adalah momen-momen terakhir di mana base tu beroperasi lah. Sebab dah ada pelan-pelan banyak unit-unit dah start pindah, banyak yang orang yang bekerja dekat situ dah dipostingkan. So disebabkan aku nak berhenti dalam jangka masa yang tak lama lagi, jadi aku dibenarkan tinggal dekat situlah. Dan kawasan tu memang lebih kurang dah orang dah tak maintain lah. Segala bapak rumput apa semua memang tak dijagalah. So rumput panjang, pokok tinggi-tinggi apa semua. Ada satu malam tu senior aku punya bilik ni, sebab masa aku bujang, senior-senior yang kenal aku memang suka lepak dekat bilik aku lah. Sebab bilik aku yang ada internet laju, ada drum, ada gitar, ada cerita movie best-best, aircon, katil king size. So senior memang suka lepak dekat bilik aku. So pada satu malam ni, aku keluarlah dengan salah seorang daripada senior aku ni. Dia bawa aku pergi makan dekat area KL kan. Pergi makan apa semua, lepak-lepak, isap rokok apa semua. Sampai membawa ke pukul, tak lewat sangat, sampai pukul 11, 12 macam tu lah. Lebih kurang lah. Lepas tu, dekat KL base ni, dekat mes pegawai ni, dia ada 2 jenis blok bujang. Ada satu tu blok yang tinggi, macam apartment. Satu lagi tu dia blok satu tingkat macam rumah panjang. Rumah panjang ni biasanya untuk senior-senior lah, sebab aku pun dah senior dah masa tu. So blok aku ni adalah blok nombor 3. Kalau korang anggota TUDM, pegawai TUDM yang pernah tinggal dekat KL base tu, tahulah dekat blok yang dalam. So nak lalu blok tu, kau kena lalu blok tu panjang, kena lalu bawah foyer tu. Dan memang suasana yang sangat sunyi, suasana yang berhutan, suasana yang tak ada bising, tak ada apalah. Memang seram jugalah. Dan malam pula tu, and then belakang blok tu pula memang pokok besar-besar, dan belakang tu adalah tempat aku parking aku punya kereta. Jadi kita orang pun balik, okey, dah naik dekat mes apa semua tu, and then bila dah parking dekat belakang tu, sini aku cakap dengan aku. Dia cakap, "Mon, aku nak singgah bilik engkau. Boleh tak aku nak copy lagu, tengoklah lagu ke movie ke, boleh lah. Aku nak kencing kejap, aku nak semayang kejap. Aku nak lepak-lepak tengok movie benda. Boleh lah Mon Turun je dari kereta, nak pergi dekat belah depan aku punya pintu masuk aku punya bilik tu, kau kena pusing balik tau. Kau kena jalan, pusing balik, lalu dekat penghujung blok yang sebelah sana. Sebab bilik aku dekat tengah-tengah blok. So tengah-tengah jalan, berdua lah dengan senior aku ni. Tiba-tiba dia macam, Mon, kejap Mon. Mon, kejap Mon. Mon, aku takut. Mon. Sambil dia cakap tu, sambil dia tengok dekat jalan arah yang kita orang nak jalan tu tau, which is nak menghala ke bilik aku lah. Aku pun tanyalah, tuan, kenapa ni kan? Aku tengok kat situ, tak ada apa. Dia still lah ada lampu, walaupun dia gelap, tapi lampu foyer tu ada, tapi lampu yang dah malap sikit lah, tapi tak adalah gelap sangat. So aku pun cuba tengok lah. Cuba tengok macam tak ada apa pun. Cakap, tuan, kenapa ni tuan? Dia cakap, Mon. Okey dah. Uish, lega Mon. So aku macam, kau macam buat lawak. Cakap, tuan ada apa hal kan ni? Jom. Tak ada benda lah dekat sini.
So aku bawa dia masuk apa semua. And then aku tanyalah dia, apa yang tuan nampak tadi? Lepas tu dia bagi tahu aku, dia cakap, tak ada Mon, aku ni kot, aku salah nampak kot. Aku punya perasaan je kot. Tak ada apa Mon, tak ada apa lah. Tak cerita lah benda tu. So dia dah copy lagu, dia dah copy segala movie apa semua, dia dah masuk dalam pen drive. Lepas tu dia nak balik lah sebab dia park kereta dekat cookhouse, dekat kena rempuh 1-2 blok tu untuk nak sampai dekat cookhouse tu. Dia park kereta dia dekat situ sebab kita orang pergi keluar tadi guna kereta aku. And then aku tanyalah dia, cakap, Tuan nak pergi ke kereta ni jauh tau. Tuan nak cari teman ke tak? Lepas tu dia cakap, tak ya Mon, aku boleh pergi sendiri. Kau jangan risau So aku macam, okey tak apalah, orang tak nak teman lah. So dia pun keluar, tak sampai 30 saat. Dengar orang berlari, patah balik, pergi dekat bilik aku. Mon, ketuk pintu. Mon, buka Mon. Lepas tu dia cakap, Mon, aku nampak Mon. Betul Mon. Yang aku cakap tadi yang kita nak balik tu, memang aku nampak Mon. Aduh, aku tak boleh lah Mon benda-benda macam ni. Tu aku pun, Tuan, sabar Tuan. Tak apa, saya teman Tuan pergi dekat Tuan punya kereta, jangan risau. So, aku pergi jalan berdua dengan dia, sampailah dekat dia punya kereta. Alhamdulillah, selamat, tak ada apa-apa gangguan lah. So, sekarang ni masanya untuk aku pergi balik dekat bilik aku lah. Macam aku cerita dekat korang, PL aku adalah benda-benda ni aku malah nak fikir sangat. So, aku buat nonong, berjalan sambil main aku punya handphone. Buat dia masuk park selamat, Alhamdulillah. Dan aku pun terus buka aku punya cerita Running Man. Dan aku pun mendodoikan dirilah nak tidur. Tapi Alhamdulillah aku tak nampak apa-apa lah. Cuma sini akulah dia cakap 2 kali nampak. Sampaikan lepas tu masa dia drive nak balik ke rumah dia call aku lagi cakap, Mon, serius. Memang aku nampak. Lepas tu sebab aku seorang, jadi aku tak nak tanya rupa dia macam mana. So aku pun cuba potong conversation tu. Aku cakap, okay Tuan, tak ada apa lah Tuan, biasalah tu malam-malam mamai kot. So tak ada apa-apa kan. Tapi sebenarnya dalam hati aku cuba untuk tak nak berfikir lah pasal benda tu. Ya. So itu je kisah seram yang aku berjaya kumpul, okay, untuk aku ceritakan dekat korang. Alhamdulillah, nasib baik ada cerita seram. Okay. So, jangan lupa untuk share video ni. Okay, please share video ni kepada peminat-peminat cerita seram. This is the real deal. It's a real story, okay. Dan jangan lupa untuk komen dekat bawah sekiranya korang ada cadangan. Even kalau korang ada kisah-kisah seram yang korang nak share, yang nak aku ceritakan, okay, boleh komen dekat bawah, okay, supaya aku boleh buat video lah nak cerita korang punya kisah seram pula. Okay, dan jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk notification video-video aku yang seterusnya. InsyaAllah korang doakanlah supaya aku punya t-shirt cepat siap. Okay, sesiapa yang nak order boleh order, dan insyaAllah nanti aku akan buat video giveaway. Bila dah siap nanti, okay, yang aku dah tempah tu, nanti bila sampai dekat aku nanti, insyaAllah t-shirt tu aku akan buat giveaway untuk aku punya 100k subscriber, insyaAllah. Nanti kita buat video yang lain pula. Okay, so kita jumpa lagi di waktu yang lain dan video yang lain. Assalamualaikum, stay safe, jaga SOP. Raya tak habis lagi. Siapa yang belum buat puasa 6, buatlah puasa 6. Kita tambahkan amalan kita sebab obviously dunia dah makin hampir nak kiamat. Okay, supaya kita semua dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisap dan tanpa diazab. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.